tahun yang telah kita alami, tapi banyak yang kita dapat belajar daripada isu COVID-19 ini, pandemik yang kita telah dilanda di negara kita, di seluruh dunia. Jadi memang berkaitan isu COVID ni, tanyalah macam kita dah tahu dah COVID ni apa, mana dia datang kan, apa dia punya simptom-simptom, siapa yang telah macam mana diorang dapat penyakit tu, berpunca dari mana. So benda tu kita dah tahu dah. Kita baca hari-hari, kita baca sentiasa, dah macam satu ilmu baharu. Itu merupakan ilmu baharu untuk kita sebagai rakyat Malaysia ataupun manusia lah, untuk kita nak menjaga keselamatan kita semua. Jadi untuk sesi ini saya akan membuat sedikit game ataupun permainan, iaitu Let's Quiz Uji Minda. Peka tak rakyat Malaysia? Okay, soalan pertama berbunyi, apakah gejala radang paru-paru, pneumonia, COVID-19? A. Demam, batuk, sakit kepala. B. Demam, gatal-gatal, sesama. C. Sesak nafas, demam, batuk. D. Sesak nafas, demam dan sakit jantung. So, siapa yang volunteer? Soalan kat sini. Saya nak jawab. Saya jawab C. Awak jawab C. Berikut merupakan jenis-jenis perintah kawalan pergerakan PKP yang telah dijalankan di Malaysia kecuali A. Perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, perintah kawalan pergerakan diperkuatkan PKPD, C. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD, dan D. Perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB. Jadi kepada siapa yang boleh tahu jawapannya, boleh open mic. Saya. Silakan. Okey. Siapa nama awak? Atira. Atira. Okey. Apa jawapan awak, Atira? Saya rasa jawapan dia adalah B. Jawapan awak B. Kenapa? Boleh tak saya tahu kenapa? Sebab kita tak ada diperkuatkan, kita diperketatkan. Okey, terima kasih kepada Atira kerana menjawab soalan itu. Seterusnya, soalan nombor 3. So, berikut merupakan jenis-jenis vaksin bagi COVID-19. Pilih contoh vaksin yang sesuai untuk kategori penerima berumur 16 tahun ke bawah. A. Vaksin BioNTech Pfizer. B. Vaksin Oxford AstraZeneca. C. CoronaVac Sinovac, dan D. Vaksin Johnson & Johnson. Jawapan awak A. Awak Google ke? Tak ada. Pasal debat yang selalu digunakan dekat dalam pertandingan debat, iaitu debat ala parlimen. So, next slide. Okey, debat ala parlimen. Okey. First, untuk poin yang pertama, iaitu usul perdebatan akan diberikan 30 minit sebelum perdebatan bermula. So, usul perdebatan ni maksudnya tajuk perdebatan lah. Dia akan diberikan 30 minit sebelum perdebatan bermula. Contohnya, dia bukan macam hari ni hari pertandingan, seminggu sebelum hari pertandingan baru yang usul perdebatan akan diberi. Tak, bukan. Dia usul perdebatan dia akan diberi 30 minit sebelum perdebatan bermula. And dalam masa 30 minit itulah masa untuk kita fikir isi dan juga hujahan yang akan kita diperdebatkan dekat dalam pertandingan tu nanti. Dalam masa 30 minit tu pun dah termasuk masa untuk kita berjalan masuk dekat dalam tempat pertandingan tu. Nak masuk dalam tempat pertandingan, nak duduk, nak ambil sisa-sisa kan. Macam tu lah. Dan biasanya usul perdebatan ni dia macam open lah. Dia macam ada tajuk seperti tajuk politik, tajuk ekonomi, sukan, pendidikan dan lain-lain. Contoh usul perdebatan saya nak bagi hari ni, bahasa Melayu semakin terpinggir. Okey, usul perdebatan bahasa Melayu semakin terpinggir ni dia termasuk dekat dalam kategori pendidikan. And selalunya usul perdebatan ni dia akan disediakan oleh penganjur lah.
penganjur yang buat program tu. Setiap pasukan dia terdiri daripada 3 orang dan seorang pendebat simpanan. Maksudnya dekat pasukan kerajaan ada 3 orang dan seorang pendebat simpanan. Dan sama juga dengan pasukan pembangkang. Ada 3 orang, ada 3 orang pendebat untuk bertanding dan seorang pendebat simpanan. Jadi dan nama pun pasukan kerajaan. Jadi tugas diorang adalah untuk menyokong usaha perdebatan tu. Dan pasukan pembangkang dia pula kena membantah usaha perdebatan tersebut. Setiap pendebat perlu menyampaikan ucapan substansis dan ucapan gulungan boleh disampaikan sama ada oleh pendebat pertama atau pendebat kedua. Okey, ucapan substansis ni dia macam pusingan pertama, iaitu setiap ahli debat yang bertanding perlu berhujah tentang usul perdebatan yang diorang nak disampaikan dekat dalam pertandingan tu. Ucapan gulungan ni pula dia disampaikan oleh pendebat pertama atau pendebat yang kedua. Salah satulah. Dan untuk poin yang kelima iaitu ucapan substansis adalah 7 minit manakala ucapan gulungan adalah 4 minit. Okey, tu untuk slot 2. Sekarang kami berlima iaitu saya, Siti Ruzliana, Hanisa Atira, Ainur Afifah, Farisha Idani dan juga Akira Roslan. Kami akan bagi tips kami sendiri untuk komunikasi yang berkesan. Iaitu tips dalam stil komunikasi yang berkesan lah kan. Untuk korang semua, kot-kotlah korang boleh praktikkan masa korang cakap depan orang ramai kan. Okay, first tips saya iaitu tips dalam skill komunikasi yang berkesan daripada saya ialah dengan membuat persediaan awal-awal. Contohnya dengan memahami dan mendalami topik yang nak kita sampaikan dekat depan khalayak ramai tu. Dan sebolehnya jangan tangguhlah hingga ke saat-saat akhir sebab kalau tangguh nanti dia akan jadi bercelaru. Kita pula akan jadi lagi stres untuk fikir banyak benda kan. And satu benda lagi, ada setengah orang dia boleh cakap spontan tau. Jadi tak apalah, benda tu macam mudah lah bagi dia kan. Tapi macam saya tak boleh nak cakap spontan. Kena ada skrip, nak kena faham betul-betul topik apa yang saya nak explain dekat depan khalayak ramai nanti. Kalau dah prepare skrip semua tu macam senang lah kan. Nanti tak adalah macam saya gemuruh sangat kan. Jadi untuk yang tak boleh nak bercakap spontan macam saya prefer korang buatlah persediaan awal-awal, prepare awal-awal supaya kita lebih bersedia in case kalau terjadi apa-apa kan, manalah kita tahu kan. So tu je lah tips skill komunikasi yang berkesan daripada saya. Okay, kemudian saya pass untuk orang kedua iaitu Hanisah Atirah untuk bagi dia punya tips. Thank you. Okay, pertama sekali saya nak cakap komunikasi ni tak bermakna kita harus pandai bercakap. Kita juga boleh berlatih selalu untuk kita bercakap di hadapan ramai. Seperti sentiasa berborak dengan rakan-rakan anda. Apa yang saya selalu buat ialah saya akan keluar daripada zon selesa saya dan mencari pengalaman baru untuk lebih berani bercakap di hadapan ramai. Apa saya selalu buat, kalau saya tak ada skrip, saya akan rangka saya punya ayat untuk cakap di hadapan nanti supaya apa yang kita sampaikan tu yang penonton semua akan dapat info daripada situ. Lepas tu rancang dan siapkan apa yang kita nak cakapkan. Jangan takut untuk lakukan kesilapan. Itu perkataan yang selalu saya pegang. Sebab sebelum ni saya pernah join program dan saya pernah buat silap dalam program tu. Dan selepas program tu saya masuk lagi program lain untuk betulkan balik kesilapan saya itu. Saya ada satu ayat untuk cakap, lakukan sesuatu yang akan membuatmu berterima kasih di masa hadapan dan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. And just believe in yourself, with yourself. Okay, itu saja daripada saya. Untuk tips yang saya selalu guna,
untuk berkomunikasi, saya macam Rizliana, saya akan prepare everything dengan baik, dengan lengkap supaya untuk acara yang akan berlangsung berjalan dengan lancar. Okay, bagi saya, cara untuk saya, teknik saya communication skill adalah first, personally saya seorang yang kuat gementar. Saya ni cakap pun gementar. Tapi benda yang boleh nak confidentkan diri tu, kita tahu apa yang kita cakap. Kita kena set apa point penting, apa perkara yang kita perlu tekankan tentang apa yang kita nak cakap tu. Jadi kalau kita yakin benda tu, apa yang kita cakap tu betul, apa yang kita cakap tu munasabah dan boleh diterima orang, so benda tu akan automatically meyakinkan diri kita. Jadi itu adalah salah satu pandangan daripada saya, teknik yang saya boleh kongsikan kepada penonton. Hai. Okay, so aku punya cara nak komunikasi. Okay, aku pun tak confident nak apa, burak depan orang. Cara macam ni lah, kalau macam dalam meet ni tengok muka sendiri. Aku tengok muka sendiri ni, confident teruk kan. Tak apa kalau macam dalam kelas macam yang tadi video tadi cakap. Kau imagine je kau punya audience tu orang yang macam benda tak hidup kan. Macam, so diorang tak boleh judge kau lah. So, macam kau buat macam buatan dinding. Macam, okay, macam tu lah. Tu je. Thank you. Itu je daripada kami berlima tentang tips skill komunikasi yang berkesan. Okay, next kita orang nak buat macam pandangan para audiens lah tentang program kami pada hari ni. Jadi boleh tak kalau nak minta tolong kalau ada yang nak volunteer untuk bagi feedback tentang program kami pada hari ni? Saya nak bagi. Okay. Okay, terima kasih. Atira. Okay. Boleh Silakan. kalau nak. Okay, saya rasa program ni bagus sebab yelah sekarang ni kan kita online, kita tak ada social interaction with each other yang betul-betul physically. So dengan adanya program macam ni, dia bagi tips, bagi tunjuk ajar macam mana cara nak berdebat, macam tu lah kan. So sedikit sebanyak boleh bagi orang yang lain ni pendedahan tentang cara-cara nak bercakap dengan lagi confident. Terima kasih Atira bagi feedback. Ada lagi ke yang nak bagi feedback? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bagi saya feedback untuk program ni sangatlah menarik. Sebabkan yang pertama, saya suka sangat bila orang, bila present diorang letak video. Jadi macam kita tidak mendengar something yang kita hanya mendengar je. Kita boleh lihat. So dekat situ saya sangat suka. Saya suka sangat program ni. Lepas tu topik yang diulaskan oleh pihak ahli kumpulan ni pun saya suka sebabkan yang pertama isu semasa. Lepas tu ada kuis. Jadi ianya sangat menarik dan mencabar minda kami dan kena dengan tajuknya eksplorasi rimba minda. Dan yang kedua tentang usul perdebatan, topik perdebatan, sebabnya kita dah tahu sekarang ni macam kemungkinan ada setengah orang yang dia minat bercakap tapi tak tahu apa lagi platform dan apa lagi contoh-contoh diorang boleh mempelajari daripada. So bila adanya menekankan perdebatan ni, kita pun dapat tahu okay, macam ni rupanya cara berdebat dan sebagainya. Terima kasih kepada Sharifah Putri Nur Atira atas feedback yang diberi tadi. Panjang. Okay. Terima kasih. Ada lagi ke? Saya nak bagi feedback. Okey, boleh. Alia Julai. Okay. Saya student daripada college lain tapi as saya daripada private university. So saya banyak dapat tahulah kalau macam local university ni diorang selalu komplain tak banyak communication, interaction dengan student semua kan.
dengan lecturer, suka tutup kamera. Lepas tu kalau time kelas lecturer bagi lecture ke, dia orang suka diam je kan. So by this program dia improve lah untuk student bercakap dengan lecturer and then interact dengan orang lebih banyak. Sebab sometimes ada orang tak tahu tapi malu nak bertanya. Lepas tu buat tahu. Okay, itu je nak cakap. So tapi so far program ni okay lah, bagus lah. Dia improve interpersonal skills, communication dengan semua orang. Okey, terima kasih Alia Zulaika. Okey, kami pun harap program ni adalah bagi sedikit sebanyak manfaat dekat korang yang tonton ni kan. Terima kasih kepada saudari Ruzliana di atas perkongsian sebentar tadi dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi memberi feedback kepada kami dan ia akan sangat membantu kami untuk program ni. Sidang hadirin yang dikasihi, sudah tiba masanya untuk kita di sesi soal jawab. Kami menerima beberapa soalan daripada audiens yang mengisi Google Form yang telah kami sediakan. Soalan pertama akan dijawab oleh Siti Ruzliana, manakala soalan kedua akan dijawab oleh Hanisa Atira. Dipersilakan. Soalan daripada Google Form yang kita orang forward dekat group, dekat dalam chat box ni. Okay, soalan pertama, bagaimana cara nak menangani stres? Okey, kalau ikut cara saya adalah dengan bertenang, iaitu dengan mengosongkan minda korang lah kan. And then mungkinlah untuk setengah orang ni diorang fikir untuk bertenang, untuk relax ni macam benda kecil je kan. Tapi sebenarnya tak. Contoh student macam kita ni, kita kan stres sebab assignment, sebab nak kena kejar due date dengan test, quiz semua. Jadi of course kita rasa stres, tak boleh nak fikir benda-benda nanti jadi bercelaru hidup kan. And then jadi apa perlu kita buat kan? Okay. First of course lah kena bertenang, stop kejap dekat dalam 1 jam macam tu. Korang buat solat sunat ke, dengar lagu tak pun boleh je. Kau nak makan ke apa ke kan. Asalkan korang relax, korang bertenang, tak ada fikir apa-apa, kosongkan minda macam tu. Kosongkan fikiran korang, jangan nak fikir benda yang negatif, jangan fikir apa-apa. And then bila dah rasa okey tu, korang boleh relax. And then sambung semula kerja kita yang tergendala tu and insyaAllah akan dipermudahkan. So, tu soalan tentang cara bagaimana menangani stres. Okay, kemudian soalan yang lain, saya pass dekat panel yang lain. Terima kasih. Okay, saya akan menjawab soalan yang kedua. Bertanya bagaimana untuk mengekalkan eye contact semasa berkomunikasi di halayak ramai. Okay, pepatah Melayu ada berkata, dari mata turun ke hati. Pepatah Inggeris pula mengatakan the eyes are the window of the soul. Di sini menjelaskan menunjuknya kepentingan pandangan mata kita. Okey, cara pertama untuk mengekalkan eye contact semasa berkomunikasi yang saya sendiri pernah buat masa saya bersekolah dulu dengan cakap dengan memandang wajah penonton memang agak gemetar. Tapi bagi mereka yang baru mula nak bercakap di hadapan ramai ini, boleh menggunakan tips ini. Okey, tipsnya ialah korang boleh menghalakan pandangan mata korang ke bahagian dahi ataupun kepala penonton yang berada di depan kita itu. Okey, jika kita mempunyai kemahiran untuk memandang kita berkomunikasi, ia akan membantu kita lebih yakin dalam percakapan kita. Lepas tu, ini kerana mata kita adalah satu cara untuk kita mengambil kepercayaan seorang individu dan menyebabkan kita lebih tenang ketika bercakap itu. Paling penting sekali, jangan cakap dengan mata korang melihat skrip di tangan yang sentiasa melihat skrip yang ada dekat korang. Ini akan membuatkan audiens merasakan mereka tidak wujud pada masa itu.
dan akhirnya menyebabkan mereka tidak berminat untuk mendengar apa yang kita katakan sebab kita tak melihat mereka. Okey. Yang kedua ialah sentiasa senyum supaya untuk menarik mereka untuk mendengar apa yang kita kata, dengan sentiasa cuba untuk paparkan wajah yang manis walau di dalam hati kita tu sendiri ada rasa takut, ada rasa gemetar dan semuanya. Okey, kita ada komunikasi dua, komunikasi satu hala dan dua hala. Kalau komunikasi satu hala ni, kita kena fokus dengan apa yang kita cakap untuk mereka dengar, dan komunikasi yang dua hala, kita sendiri akan berinteraksi dengan mereka itu. So, kita kena gunakan nada yang dapat menarik mereka dengar kepada kita. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Siti Liliana dan Hanisa Atira sudi menjawab soalan daripada pihak audien. Program kita pada petang ini telah pun sampai ke penghujungnya, maka selamat maju jaya kami ucapkan kepada semua peserta. Saya Ainur Afifah binti Ramlan mewakili ahli jawatan kuasa program pada petang ini memohon kemaafan di atas segala kekurangan yang ada. Sesungguhnya yang buruk itu datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.